Sambung baca kitab kita sampai muka surat 117. Kaabah akan runtuh ya. Kaabah akan runtuh ya, sampai nanti orang kalau bilang kalau Kaabah dah runtuh, orang tengok dulu kat sini ada tempat orang sembahyang-sembahyang tu. Mana tempatnya pun dah tak nampak lagi. Flat. Tak tahu. Sampai mereka tak tahu nak ucap apa ayat Quran satu pun tidak. Hanya sikit aja mereka boleh sebut la ilaha illallah. Tapi itu pun yang masih boleh ucapkan tu selamat, pelihara daripada api neraka sebab masih ada iman. Tapi setakat itu saja mereka sembahyang dah tak tahu, puasa dah tak tahu, apa semua dah tak tahu. Sekejap tahu. Sebab ni orang-orang ni semua, siapa ini semua? Orang-orang yang Saki Baki lepas Nabi Isa wafat. Saki Baki lepas Nabi Isa wafat. Kan dalam zaman Nabi Isa kan semua beriman. Zaman Nabi Isa beriman. Tak ubah macam zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad, mereka baru lepas jahiliah kan. Zaman Nabi Muhammad, mereka baru lepas jahiliah masuk Islam. Maka Nabi jaga banyak peraturan masuk Islam. Apa masuk Islam? Tak boleh pergi ziarah kubur. Tak boleh ini, tak boleh ini. Kemudian baru longgarkan pasal imannya dah kuat. Itu pun Nabi wafat aja setengah-setengah kabilah-kabilah ada yang murtad kan. Ada setengah-setengah kabilah nak ingkar Sayyidina Abu Bakar. Dipantau, diambil balik semua, ditundukkan balik bawah pemerintahan, satu pemerintahan khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Baru bersatu balik semula begitu. Lepas Sayyidina Isa punya wafat nanti begitu. Kerana yang hidup pada zaman dia semua itu adalah Saki Baki orang yang sekarang ini. Saki Baki orang sekarang present ini. Sekarang ini iman kita ni kuat sangat tak? Ialah Saki Baki orang yang dapat diselamatkan lepas zaman Dajjal. Orang yang dah hidup zaman Dajjal. Orang dah nampak macam-macam pengaruh Dajjal. Tapi mereka jaga diri mereka. Kuat iman mereka, Alhamdulillah. Yang bakinya itu ialah orang yang terselamat. Orang yang selamat. Yang imannya, Islamnya belum kuat, tapi imannya kuat. Pelaksanaan agamanya belum kuat. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dia. Ya, Allah Ta'ala selamatkan dia masuk. Siapa lagi? Termasuklah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Nasrani. Yang masuk Islam di tangan Nabi Isa AS ya. Semua itu. Kiranya banyak saudara baru. Yang Islam sejatinya pun daripada yang sekarang anak-anak muda, ketika tu jadi orang-orang tua. Anak muda sekarang dengan orang tua sekarang mana lebih kuat pegangannya? Itu orang tuanya. Orang tua sekarang dengan orang tua zaman dulu mana lebih kuat pegangannya? Orang tua zaman dahulu. Orang tua sekarang pun kita punya batch lah. Tak banyak benda kita tak tahu. Banyak kita tak pegang apa syariat. Ya. Dah orang tua bagi kita sekarang dah pandai main handphone. Orang tua apa ya? Orang tua zaman dulu kan baca kitab aja ya, baca Barzanji. Orang tua kita tua ni tahu, main handphone. Orang tua masih apa suka pergi shopping. Orang tua tahu, orang tua masih main game. Allah, main game. Kadang kita pergi pasal belah tempat yang main game tu kan. Main game yang tengah-tengah masuk orang baik-baik kita main game. Sebab zaman kita budak dah ada game, dia terbawa sampai ketua. Sampai ketua dia bawa main game. Orang tuanya dah tak senonoh. Apalagi budak-budak mudanya. Itu yang akan jadi orang tua pada zaman itu nanti. Sebab itu lemah tau. Lemah. Jadi apabila tanpa Nabi Isa saja, dengan Nabi Isa itu mukjizat Nabi Isa ya. Karamah Imam Mahdi. Semua di bawah mereka semua tu beriman belaka. Semua beriman belaka. Tak ada satu yang ingkar dengan pimpinan mereka, dengan gate mereka. Mereka hilang aja, mereka tak ada saja. Semua ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Orang-orangnya tak boleh berdikari dalam iman. Dipimpin iman. Tak dipimpin terus lepas. Maka ibadat pun dah tak tahu. Hanya masih ada la ilaha illallah sahaja. Tapi itu pun masih selamat juga. Apabila sampai Kaabah nanti runtuh, pasal mereka dah tak sembahyang. Maka Kaabah pun runtuh. Nanti mereka tak sebut la ilaha illallah. Mereka hanya tahu Allah saja. Allah saja. Nanti apabila mereka dah start sebut Allah pun tak sebut, Kaabah pun dah tak ada, Quran tak ada, baru kiamat berlaku. Baru kiamat berlaku. Kaabah runtuh ya. Mereka bilang dulu sini tempat sini ada orang sembahyang-sembahyang, tahu mana lagi sekarang dah tak nampak bekas pun. Tak nampak bekas. Sekarang aja tengok sedang menjurus pada itu. Kaabah Baitullah. Kalau kita pergi Masjidil Haram, kita pergi Mekah, kita ambil gambar di kedai-kedainya, di tempat makannya, orang tak sangka itu Mekah tau. Orang kan kita makan kat hotel dekat Mesir ke, ataupun sebab nampak muka Arab kan. Kalau kedai-kedai kadang-kadang orang kan ini kat mana ni? Kat New York ke kat mana? Kedai-kedai dia ada butik, ada apa semua dah begitu dah. Semuanya ya, gitu. Cuma
Apa, kalau kau dia ambil gambar nampak belakangnya tu Masjidil Haram, oh kat Mekah rupanya, kat Mekah rupanya. Kalau tak diambil gambar Masjidil Haramnya, tak diambil gambar Kaabahnya, orang tak tahu itu Mekah lagi. Jadi sekarang hatta Masjidil Haramnya pun tak macam Masjidil Haram yang dulu lagi. Ya, Masjidil Haramnya pun tak macam dulu lagi ya, pasal dibina oleh orang-orang begini. Maka Kaabahnya runtuh aja sekarang aja. Orang kalau pergi sana pun belum runtuh pun hati orang letak pada Kaabah. Pergi sana sibuk shopping, sibuk sana, sibuk duduk selesa di hotel. Pergi datang Kaabah waktu sembahyang aja. Tak ada duduk nak lama-lama macam kita dulu kan kalau menghadap Kaabah duduk lama-lama. Kat rumah sekejap-sekejap aja. Sekarang lebih banyak di luar Kaabah daripada dalam sisi Kaabah. Sekarang dah boleh nampak hati orang pada Kaabah. Nanti betul-betul akan diruntuhkan oleh Allah Ta'ala, lenyap terusnya. Ya. Sedih ya. Ketika itu kita dah mati. Rasanya lah. Kalau masih ada yang hidup pun dah bongkok lah. Ketika itu kita dah mati ya. Dan kita yang dah mati tu nanti ketika itu kita pula dekat mana? Taman syurga ke lubang neraka? Allah, ya Allah. Mudah-mudahan taman syurga ya dengan berkat doa sesama kita ya. Di antara tanda kiamat besar ialah Kaabah akan diruntuhkan, disebut dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أسيلعا فيدعا يضرب عليها بمساحيه ومئواله. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kaabah akan dihancurkan oleh orang-orang Habasyah, orang negro ya, orang kulit hitam. Yang bergelar Dzus Waiqatain. Itu orang yang kedua betisnya kecil. Orang kurus. Orang-orang negro kan kakinya kurus. Dia orang kuat lari. Kakinya kurus. Kaki betisnya kecil. Dan dia akan mengambil segala perhiasannya dan melucuti kelambunya. Sekarang kan kelambu Kaabah orang ambil. Orang jual tau. Orang jual bukan sebagai anugerah tau. Orang jual. Yang ada dapat anugerah tapi pada dia tak ada nilai. Duit lagi aku suka. Jual yang jatuh pada tangan kita semua tu, adalah mulanya anugerah. Jadi kerajaan Saudi apabila diturunkan, digunting-gunting, ada orang dapat besar, dapat kecil, tu anugerah untuk orang. Pasal dia bikin tiap-tiap tahun ditukar jadi banyak. Jadi banyak orang dah dapat. Jadi yang orang dia lagi suka duit daripada suka simpan berkat kelambu Kaabah. Sebab pada mereka semua berkat tak ada. Duit tu yang nama berkat tu duit lah. Jadi dia jual. Yang kita dapat ni semua pasal orang jual. Tangan sampailah dapat tangan kita. Dapat tangan kita semua begitu ya. Nanti mereka lucutkan kelambu Kaabah. Wah ni banyak. Segala perhiasan Kaabah. Pintu emasnya. Pancuran emasnya. Semua diturunkan. Ni berharga ni. Jual muzium sana. Jual sini semua begitu. Dibikin macam barang Fir'aun. Kan orang jual-jual buat perhiasan sana, buat dekat muzium sana, muzium sini kan. Kalaulah masih ada muzium dekat sana ya. Seakan-akan terbayang di hadapan mataku keadaan seorang yang botak, bengkok sedikit sendi-sendinya. Ia memukul-mukul Kaabah itu dengan besi dan kapak besar. Allah sedihnya. Macam Nabi ternampak siapa hidup pada zaman tu nanti nampak. Orang kulit hitam ni dia kiranya kulinya lah ya, pukul hentam dengan kampak besar. Dengan kampak besar. Kalau sebut Nabi sebut kampak tu kampak lah, sebut besar tu besar. Dia jadi hammer daripada jentolak ke kampak besar. Begitu dihantamkan Kaabahnya ya. Begitu ya. Dan adalah diriwayatkan bahawa Kaabah itu dihancurkan ketika tidak ada lagi orang yang tawaf di kelilingnya. Sedih ya. Dah tak ada orang tawaf lagi, dah tak ada fungsi. Hancur semua tu, bermakna dunia dah nak habis betul ya. Sekarang dah mula satu-satu habis ya. Ulama' dah mula habis. Syariat dah mula hakis ya. Jangan kita ingat semua masih utuh ya.
Sekarang kita dengar Kaabah jatuh, nanti apa, Kaabah runtuh, kita dengar nanti apa itu Quran diangkat. Sekarang berapa banyak Quran dah diangkat daripada hati-hati manusia. Setengahnya tinggal bacaannya saja. Sekarang Quran berapa banyak diangkat daripada kesedaran manusia. Hanya diperagakan saja. Sekarang dah mula. Kaabah sekarang dah mula tak diumpamakan orang. Jadi jangan kita heran sangat ya. Sekarang semua dah menjurus pada itu. Hanya tunggu nak benar-benar berlaku saja. Tinggal nak benar-benar berlaku saja. Tapi semua dah menjurus kepada itu. Dan adalah riwayat bahawa Kaabah itu dihancurkan ketika tidak ada lagi orang yang tawaf di sekelilingnya ini. Ini merupakan saat-saat yang hampir sekali dengan kejadian kiamat. Dah dekat sangat, dah anytime now ya. Kemudian asap tebal yang memenuhi keseluruhan permukaan bumi ya. Asap tebal keluar ya. Asap tebal ni dukhan ni ya. Dukhan ni kita tak pasti dari mana keluarnya. Dihimpunkan orang. Ada mengatakan pada zaman ini nanti, ada mengatakan itulah pada zaman apa sebelum keluar Nabi Isa, zaman Imam Mahdi, maka orang semua berhimpun ke mana? Orang semua berhimpun di negeri Syam. Orang semua berhimpun negeri Syam, ya. Di antara tanda kiamat yang besar ialah asap tebal yang akan meliputi keseluruhan permukaan bumi, sehingga jadilah semua kawasan seperti rumah yang penuh asap. Asap tebal ini menjadikan orang beriman disedang seperti penyakit selsema. Adapun orang yang kafir, maka asap tebal itu akan masuk ke semua anggota rongga mereka sehingga menjadikan badan mereka kembung, kemudian asap akan keluar semula. Allah. Ya. Seram macam mana punya begini ya. Macam mana punya begini ya. Nanti orang-orang mukmin semua meninggal dulu ya. Orang mukmin semua meninggal dulu. Tak ada tinggal atas muka bumi kecuali orang kafir. Dan dalam orang-orang mukmin awal dimatikan Allah Ta'ala dulu semua sayyid-sayyid. Zuriat Nabi. Sayyid-sayyid, syarifah-syarifah semua meninggal dulu. Nanti baru yang Jawa-Jawa lain meninggal. Baru nanti yang tak Islam pula meninggal pada hari kehancuran nanti. Ya. Para ulama telah sepakat mengatakan bahawa asap ini sebagai tanda kiamat yang besar. Cuma dari segi pentakwilannya mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Sebab tu kita bilang banyak khilaf tentang asap ni. Bila keluarnya? Asap jenis macam mana pulanya tu menghalakan. Yang ada mengatakan itulah pada zaman Nabi sebelum Nabi Isa turun. Ada mengatakan asap tebal ini pulanya adalah selepas Nabi Isa wafat. Selepas Nabi Isa wafat. Ada mengatakan asap tebal ini yang menghalakan orang semua untuk himpun di negeri Syam sebelum turunnya Sayyidina Isa. Ada pula mengatakan asap tebal ini keluar selepas wafat Nabi Isa apabila orang terhidu, orang-orang mukmin akan meninggal dunia, tetapi orang-orang kafir akan dapat keadaan seperti begini, kembung ya. Kumpulan pertama mengatakan bahawa asap itu ialah terjadi iaitu asap kemarau yang telah menimpa kaum Quraisy Makkah ketika mereka didoakan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah pendapat Ibn Mas'ud, Mujahid, Ibn Aliyah dan An-Nakhai. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari radhiyallahu anhum. Pada zaman Nabi dah ada dah. Zaman Nabi sudah ada yang mengatakan. Kumpulan kedua mengatakan asap itu ialah asap tebal yang menyelubungi seluruh permukaan bumi yang akan terjadi di akhir zaman seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Pendapat kedua ini ialah pendapat Ibn Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan jumhur ulama, iaitu pendapat yang terpilih. Dan boleh jadi juga asap itu terjadi dua kali. Yang pertama di zaman Nabi dan yang kedua akan terjadi di akhir zaman nanti seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu an dalam syarah Sahih Muslim. Ada yang mengatakan mungkin berkali-kali. Mungkin berkali-kali asap tebal tu mungkin berkali-kali. Zaman Nabi pernah ada. Bila nanti zaman Nabi Isa, zaman Imam Mahdi pun ada. Zaman lepas wafat Nabi Isa pun ada. Ya. Mengikut sebagian riwayat, asap yang tebal tu akan berlaku di akhir zaman nanti akan berpanjangan selama 40 hari. Kemudian selepas itu akan bertiuplah angin yang lembut yang datangnya dari negeri Yaman yang akan mematikan seluruh orang yang beriman walaupun imannya hanya sebesar darah saja. Orang beriman tak nampak langit terbelah, dia tak nampak ngeri itu. Dia dah disimpan Allah Ta'ala dalam alam barzah
Jadi peristiwa ngeri menakutkan tu hanya takutnya nampak orang kafir. Jadi dia nampak apa kehancuran alam ni sangat, laut bertukar jadi api, langit roboh, gunung ganang terbang melayang. Ngeri tak? Sangat ngerikan. Orang mukmin tak nampak. Orang mukmin tak nampak ya. Orang kafir saja nampak. Allah, ketika itu mati semua orang beriman ya. Mati semua orang beriman. Awal mula Sayyid Lurat Rasulullah dahulu meninggal. Pada ketika itu kalau kau tak mati, jaga-jagalah. Allah, baik mati. Sebab mukmin semua mati. Kalau kau tak mati itu, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Nasib baik tak mati. Nasib tak baik tak mati. Nasib baik mati. Yang lebih baik lagi, mati sekarang. Itu lebih baik lagi. Tak nampak segala fitnah. Kena tak kena. Nabi mengatakan, orang mati 3 baik. Mati sebelum 3. Mati sebelum aku. Mati sebelum imam. Mati sebelum dajjal. Mati sebelum aku tu zaman para sahabat. Mati sebelum imam tu, mati sebelum guru mursyid kita. Dan mati sebelum dajjal tu zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang ini. Betul ya? Kadang-kadang tengok petenah-petenah gini rasa macam mati baik. Jadi tak kena, tak nampak. Takut pula sakaratul maut. Takut pula soal kubur. Kita bukan ada persiapan ya. Banding itu akhir zaman ni betul-betul lah macam-macam ujian petenah. Kalau ingat gitu, mati lagi baik. Macam nak dua angkat tangan ni tak mati. Tengok sakaratul maut, tengok petenah kubur, ngeri pula. Kita belum ada persiapan apa-apa. Dah serahkan perkara ini kepada Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu rihan minal Yaman al-yana minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu habatin min imanin illa gabadathu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Taala akan mengutus angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman. Angin itu lebih lembut dari sutera. Lunak anginnya sekali ya. Angin yang nak jadi sebab kematian orang Islam. Lunak sekali ya. Allah ya. Ia tidak melalui seseorang yang beriman walaupun imannya hanya sebesar biji sawi darah, kecuali ia akan mematikannya ya. Kecuali dia akan mematikannya. Ciri-ciri orang akan menghadapi kiamat besar. Seram. Menghadapi kiamat besar macam mana ciri-ciri orangnya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana orang itu semuanya ya? Baik. Orang-orang yang akan menyaksikan peristiwa dahsyat kiamat. Apabila orang beriman kesemuanya telah mati, ada yang masih hidup hanyalah orang-orang kafir yang tidak kenal Allah Ta'ala dan tidak tahu sama sekali tentang agama, dan keadaan mereka seperti yang disebutkan dalam hadis ya. Jadi ini kita bilang ni siapa? Ni kan zaman Nabi Isa semua beriman kan, tapi iman baru, semua saudara baru, belum kuat imannya. Di bawah pentadbiran Nabi Isa mereka sembahyang, di bawah pentadbiran Nabi Isa mereka beriman. Nabi Isa tak ada guide saja mereka sesat. Tak ada guide saja mereka sesat ya. Lepas tu kita bilang ya, kalau tuan-tuan, kalau ada di antara tuan-tuan ya, mungkin yang muda-muda jumpa ya, kalaulah ada yang hidup zaman selepas Dajjal mati ya, zaman Nabi Isa, kau kena jaga juga macam mana. Ketika itu Dajjal dah tak ada. Orang kufar dah tak ada. Tetapi syaitan masih ada. Iblis masih ada. Su'ul khatimah, husnul khatimah masih ada. Riak ujub masih ada. Ya. Berubah selepas wafat Nabi Isa masih ada. Masih ada. Maka kalau yang sudah menang Dajjal sekalipun, jangan kau melonjak sangat ketika itu. Lindung. Na'udzubillah. Wah, sekarang semua dah beriman. Sekarang. Sekejap akan berlaku. Ramai keluar daripada iman balik semula. Itu yang ditakuti. Jadi, walaupun dalam zaman Nabi Isa nanti semuanya beriman belaka ya. Dajjal dah tak ada. Yang hidup, jaga-jaga ya. Tetap mohon kepada Allah, ya Allah, kekalkan iman aku, tetapkan iman aku sampai akhir hayat. Tidak bermakna kalau apabila Dajjal dah mati, kita punya iman sudah secure, dah selamat. Memang beriman, ujungnya tak tahu macam mana. Ujung tak tahu. Masih ada yang nama husnul khatimah, su'ul khatimah. Masih ada yang nama
syaitan, yang iblis masih ada, kekeliruan masih ada, wujud riak masih ada. Dan apabila wafat Nabi Isa saja, kufur kembali ada. Itu kena jaga ya. Ini yang kita jadi kerosing siang hari malam. Fikir, takut tentang kita, takut tentang masyarakat macam mana. Kalau aku ada daya, aku nak selamatkan semua orang, nak bilang banyak amal, banyak ibadat, ya, biar nanti anda tetap iman semua, begitu ya. Orang tak suka pula kalau kita banyak cakap, ya. Siapalah suka banyak dengar-dengar sangat-sangat nasihat kan, ya. Orang rimas pulanya, ya. Allah, jangan kata orang, kita sendiri pun kadang nak jaga sangat pun, terkendur juga balik semula, longgar balik semula. Allah, hanya Tuhan saja yang melihara dan menetapkan iman kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan pelihara kita, tetapkan iman kita, pegangkan akidah kita dengan sebersih-bersih, setetap-tetapnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faya baka syirarun nasi fi jifatit tayri wa ahla misyab sibai la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran fayatamatsalu lahumus syaitanu fayaqul ala tastajibun fayaquluna fama ta'muruna faya'muruhum biibadatil awsan." Allah, ya. Maka yang tinggal lagi hanyalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat. Apa dah rosak? Tinggal hanya orang jahat. Cepat seperti burung yang terbang untuk mengerjakan maksiat. Macam mana dia nak mengerjakan maksiat, begitu cepat sekali dia nak lakukan maksiat, cepat macam mana burung terbang, begitulah terbang imannya dengan cepat sekali. Segera sekali terkeluar imannya, ya. Cepat seperti burung yang terbang untuk mengerjakan maksiat dan jahat seperti binatang pada akhlak mereka. Tak macam manusia lagi. Sekarang bunga-bunganya dah keluar, dah mula seko-seko dah mula keluar. Nak cabut seorang pun tak tergamak. Sebab kalau orang tak akan begitu. Orang tak akan begitu, ya. Rasulullah disebut bukan-bukan. Apa? Kalau kita sebut seko tu, seko maknawi. Kenapa? Orang badannya masih manusia. Tapi layaknya sebut seko. Sebab Nabi bilang PL macam binatang. Nabi bilang PL macam binatang, ya. Binatang pun tahu Allah Tuhannya. Binatang pun tahu Nabi Muhammad Nabinya. Binatang pun zikrullah. Binatang pun selawat atas Nabi. Kau tanya kalau kucing ni boleh bercakap, siapa Nabi engkau? Akan dia bilang Rasulullah. Semua tahu, ya. Secara otomatik tahu. Cuma sebutkan binatang ni tingkah lakunya saja. Buas, rampas, bersiung, bertaring, berkuku, berterkam. Begitulah contohnya, ya. Mereka tidak kenal apa itu kebajikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. Pada mereka sama saja dia nak bikin apa semua, bikin bembujur lalu menitang patah, apa dia nak bikin, dia bikin. Ya. Apa dia nak bikin, dia bikin. Lalu syaitan datang menggoda mereka sambil berkata, kamu tidak mahukah ikut aku? Mereka menjawab, apa yang hendak engkau suruh? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Allah. Balik semula kembali macam sebelum zaman jahiliah, ya. Cuma balik semula sembah berhala. Sebab dari sekarang dah tak sembah Allah. Dari sekarang dah tak agungkan Allah. Dari sekarang dah tak besarkan Allah. Dari sekarang dah tak mempertuhankan Allah. Maka tak susah untuk tak lama dia betul-betul menyembah selain pada Allah dizahirkan. Sekarang dia punya bergantung pada Allah, tidak. Tawakal Allah, tidak. Syukur Allah, tidak. Rida Allah, tidak. Apa ada Allah dalam hati dia? Cuma masih mengaku Islam saja. Dia makan wayar, patut dia putus. Siapa tu? Karsina ke Diana? Diana. Karsina yang makan wayar, dia doyan wayar. Mesti gigit wayar sampai putus. Allah. Karsina kucing saya. Takut je. Yang kena takut tu. Kita ni sebahagian masyarakat tu. Yang akan jadi gini ialah di antara kita tu.
di antara kita akan jadi gini. Berlindung sama Allah Ta'ala. Jangan ya Allah, jangan. Ini dah keluar berapa ekor yang cekutuk-kutuk Nabi semua tu. Itu batch pertama. Nanti akan ada batch kedua, batch ketiga, batch keempat. Berlindung. Siapa batch kedua, batch ketiga? Dalam pandangan mata iblis, kau orang semua lah ni dalam tengah dalam waiting list, dalam queue nak jadi second batch, third batch. Na'udzubillah. Berlindung sama Allah Ta'ala. Ketika dah mula gerak kekufuran ini, apabila dah gerak keluar zahir jelekkan ini, kita kena tarik diri kita belakang daripada dunia, tarik diri kita belakang daripada daripada kemaksiatan, kuburkan diri kita, bintingkan diri kita. Na'udzubillah. Bila ditarik jadi second batch, third batch, na'udzubillah, kita jauh daripada kegiatan ini semua. Sekarang tak boleh tidak, dah kena banyak tobat pada Allah Ta'ala. Maka ketika itu sudah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah Ta'ala pun atas muka bumi ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah hatta la yugalu fil ardi Allah Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak disebutkan Allah Allah atas muka bumi ini. Mula-mula mereka dah tak tahu sembahyang, tak tahu apa kecuali la ilaha illallah. Mati. Allah pun tak disebut lagi. Allah pun tak sebut lagi, plus sembah berhala. Allah sampaikan, Allah menepati janji. Allah menepatkan janji apa itu iblis, dia nak goda anak Adam sampai akhir hayatnya, betul-betul tak luluskan. Betul tak luluskan. Walaupun Allah Ta'ala hantar Nabi Isa, walaupun Allah hantar Imam Mahdi, walaupun sebelum Allah hantar Nabi dan Rasul, tetapi janji Allah terhadap iblis, Allah izinkan. Ketika itu manusia laksana binatang ternak, tidak ada sifat malu, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yatasafadu fit tariqi tasafudal amir. Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh, berzina seperti bersetubuhnya keledai tengah jalan. Betul, keledai kan tak malu. Keledai, kucing pun tak malu juga, kadang sembunyi, kadang-kadang tak malu. Keledai lagi tak malu. Semua orang boleh tengok. Dan sekarang dah ada belum? Ada. Sekarang ada kat negeri kita pun ada. Na'udzubillah. Kalau sekarang orang nak kahwin dengan orang nak zina, lagi senang nak zina lagi pada nak kahwin. Kan tepi-tepi jalan. Rumah-rumah tak baik tu kan kat tepi-tepi jalan. Kat tepi-tepi jalan semua. Cuma masih ada bertembok, masih berinding. Tapi tempatnya lah kiranya tepi-tepi jalan. Tak payah nak pergi tempat susah-susah. Kat tepi-tepi jalan berbandar-bandar banyak rumah-rumah begini, na'udzubillah. Satu masa nanti memang betul-betul tak dalam rumah pun. Tak dalam rumah pun. Orang kafir dah lakukan. Kalau pada tempat mereka dah secara terang-terangan lagi pun. Dah terang-terangan nak bikin apa semua boleh tengok pun begitu. Dah tak ada tamalu lagi, sifatnya tu dah jelek sangat, na'udzubillah, Lalu keadaan sudah menjadi seperti ini, maka kiamat bila-bila masa saja boleh terjadi. Kiamat diumpamakan seperti fa inna sa'ata kal hamilil mutim allati la yadri ahluha mata tafja'uhum bi wiladiha lailan aw nahara. Kiamat ketika itu sama seperti perempuan yang mengandung yang sudah cukup bulan. Keluarganya tidak tahu bilakah mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungannya. Mungkinkah waktu malam atau siang. Perempuan dah bunting tua kan, nampak macam dah dekat ni. Tak tahu pagi pecah tuban. Tak tahu malam, anytime. Kalau dah gini keadaannya, anytime kiamat. Anytime. Dah tinggal lagi. Tahu-tahu tengah pergi pasar, tahu-tahu meledak, matahari meletup. Bulan bintang gugur. Sebab ciptaan Allah bagus. Dunia dah juta-juta tahun pun masih cantik, matahari masih terangkan cahayanya. Matahari yang pada zaman dinosaur 65 million years. Berapa billion years. Inilah matahari juga.
tak payah ganti voltage-nya, tak payah pump baterinya, tak payah masukkan wayarnya, tak payah cas, terang. Begitu juga mataharinya. Allah Ta'ala ciptaan bagus, tak rosak, tak kena ganti bateri. Bulan pun begitu, bintang pun begitu, gunung begitu. Jadi kita tak nampak bahawa sini semua dah rosak. Cantik perbuatan Allah, kemas dan elok. Jadi kita tak nampak. Tak nampak. Tahu-tahu ledak, tercabut gunung-gunung, tercabut macam burung, macam bulu-bulu berterbangan. Pohon-pohon tercabut macam debu berterbangan. Manusia tengok, ya, apa itu dengan penuh ketakutan. Tahu-tahu laut jadi lautan api. Semuanya serta merta tercabut. Anytime saja, ya, anytime. Gempa bumi di timur, di barat dan di semenanjung Arab. Ya, insya-Allah ini akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang, ya. Insya-Allah lagi satu sesi kita khatamlah kitab ini, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Taala. Sekarang ada kumpulan isteri menggalakkan suami perempuan. Tak galakkan suami dikahwin. Banyak itu daripada orang kita, kadang-kadang orang kita pun dia tahu suami dia ada simpan perempuan yang disebut tentang zina tadi. Dia tahu suami simpan perempuan, tak apa, tak kahwin, tak apa, asal simpan perempuan tak apa, banyak pun tak apa, asal jangan kahwin. Sebab kalau kahwin, nanti jadi madu. Kalau kahwin boleh tuntut hak. Kalau perempuan simpanan, setakat simpanan saja tak boleh tuntut hak. Dan dia pun tak payah layan suami dia banyak-banyak. Dia tak payah layan suami dia tak payah leceh. Tetapi harta dia dapat, nama dia dapat, kedudukan dia dapat, gelaran dia dapat. Begitu, ya. Banyak. Dia tahu lelaki dia ada simpan-simpan simpanan, tak marah tak apa. Lagi dia senang. Asal kau tak kahwin sudah. Kalau kahwin, dah jadi hak kan, jadi madu kan. Jadi saingan. Dengan perempuan simpanan tak saingan. Na'udzubillah. Ada orang perempuan lagi suka begitu. Laki-laki pun yang ada suka tak kahwin, lagi suka zina. Na'udzubillah. Kenapa jadi tak payah tanggung keluarga, tak payah apa semua. Ibarat orang lah tak payah ada dapur kat rumah. Nak makan luar. Habis bungkus, buang. Macam gitu. Allah, na'udzubillah.